Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaannya yang begitu banyak kepada kita. Segala kemudahan, ketenangan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas, yang pendek, yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pelbagai aspek. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah aradun hadirun, barang. Aradun ni kalau dalam bahasa Malaysia diterjemahkan dengan barang, barang-barang, benda-benda, apa sahaja. Hadirun, yang datang, yang ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan dunia ini sebagai barang, dan Allah taala pun di dalam Al-Quran menyebut berkali-kali bahawa benda-benda yang ada di dunia ni dia dikategorikan sebagai mata', yakni barang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu minhal barru wal fajir, makan daripadanya orang yang taat dan orang yang tidak taat, orang yang buat maksiat. Apa-apa yang ada atas dunia ni memang Allah Subhanahu wa taala umumkan. Benda-benda ni Allah tidak khususkan, Allah tak pilih. Beri belaka, makan, semua orang makan. Orang beriman pun makan, orang tak beriman pun makan. Tempat tinggal, orang beriman pun ada tempat tinggal, orang yang tidak beriman pun ada tempat tinggal. Harta, orang beriman pun ada harta, orang yang tidak beriman pun ada harta. Orang yang buat maksiat pun ada harta, orang yang taat pun ada harta.
Allah Subhanahu wa taala beri kepada manusia ini secara umum. Sebab apa? Dia adalah benda, barang-barang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada apa-apa nilai. Tidak ada apa-apa nilai. Banyak hadis-hadis yang kita baca dah sebelum ni disebut berkenaan dengan dunia ni, sifat dunia ni. Dalam sebuah hadis ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang matanya lebih kurang, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa minha kafiran syarbata ma'in." Kalaulah dunia itu senilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala janaha ba'udatin, ada nilai seperti ataupun sebesar sayap nyamuk, ma saqa minha kafiran syarbata ma'in, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak memberi minum daripada dunia itu walaupun seteguk air kepada orang yang tidak beriman. Tapi yang dilihat realitinya tak begitu. Tak? Kadang tengok orang yang tidak taat, orang yang tidak beriman, dia lebih lagi. Orang beriman ni biasa je, harta pun tak banyak. Nak banding dengan orang-orang yang kadang-kadang Masya Allah, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia walaupun dalam keadaan dia ini tidak taat, tetapi ada kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi daripada orang lain. Sebab apa? Sebab dunia ni tak ada apa-apa, tidak ada nilai. Wal akhiratu wa'dun sadiqun, dan akhirat itu adalah janji yang benar. Janji yang benar yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita di dalam Al-Quran, bagaimana keadaan-keadaan yang akan berlaku selepas daripada mati di akhirat, pada hari mahsyar, di dalam syurga, di dalam neraka, bagaimana keadaan-keadaan manusia pada waktu itu semua adalah janji yang benar. Janji yang benar. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Allah Ta'ala janji orang yang di atas dunia ini beriman pada Allah, taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan dia di dalam syurga. Allah Ta'ala akan beri dia kehidupan yang baik. Allah Ta'ala akan beri kepada dia nikmat yang berterusan, yang tidak akan habis. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang hidup di atas dunia ini melanggar apa-apa sahaja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pun ada janji daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, sama ada kekal ataupun sementara. Di akhirat ni adalah janji daripada Allah, dan janji itu janji yang pasti. Yahkumu fiha malikun adilun, akan memberi hukum, memberi keputusan, membuat hukum di akhirat nanti. Malikun adilun, raja yang adil, yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala hukum hamba-hamba dia, beri apa-apa keputusan kepada hamba-hambanya, sama ada keputusan yang baik ataupun keputusan yang buruk,
atas dasar sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala ini tidak dapat kita nak bayangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan bertindak zalim kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Tapi apa sahaja yang diputuskan kepada hamba-hambanya di akhirat nanti, itu adalah berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yuhiqqul haqqa wa yubtilul batila. Dialah zat yang akan menetapkan segala kebenaran dan akan membatalkan segala kebatilan. Semua perkara yang benar tidak akan menjadi batil di akhirat nanti. Apa sahaja perkara-perkara yang hak, maka dia adalah hak. Siapa yang akan pertahankan dia? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan pertahankan benda benar, benda kebaikan. Adapun benda-benda yang batil, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang akan hancurkan, yang akan hapuskan segala kebatilan-kebatilan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita dah tahu dunia ni sebenarnya benda je, ibarat seperti barang-barang yang akan diambil oleh sesiapa sahaja, dan akhirat itu adalah janji yang pasti, janji yang benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fakunu abna'al akhirah. Maka hendaklah kamu menjadi anak-anak akhirat. Jadi anak-anak akhirat. Apa maksud anak-anak akhirat? Maksudnya jadilah kamu orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan akhirat. Kita ini beramal dengan amalan-amalan akhirat. Apa dia amalan-amalan akhirat? Perintah-perintah Allah disempurnakan, ditunaikan. Larangan-larangan Allah ditinggalkan. Ini amalan-amalan akhirat. Dan di dalamnya ada janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok betul-betul, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala letak di dalam perintah-perintahnya. Dan tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala ikatkan segala janjinya itu dengan benda-benda dunia. Tak ada. Tak pernah dijumpai dalam, baik dalam Al-Quran, baik di dalam hadis, tak pernah. Tidak ada janji Allah yang Allah Ta'ala letak di dalam benda. Kalau kamu ada benda ni, kamu boleh dapat sekian-sekian-sekian. Tak ada. Semua janji Allah Subhanahu wa taala Allah letak di dalam perintah Allah. Kamu taat perintah Allah, kamu solat, kamu akan dapat ni. Kamu tunaikan zakat, kamu akan dapat ganjaran dia sekian. Kamu buat baik, ganjaran dia sekian. Semua di dalam perintah Allah. Dan juga di dalam meninggalkan larangan Allah. Itu ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita menjadi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan akhirat. Dan orang-orang yang menggunakan segala kemampuannya, apa sahaja yang ada pada dia, digunakan sebaik mungkin untuk beramal dengan amalan-amalan akhirat ini, maka segala amalannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan.
وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang mahukan akhirat dan dia berusaha untuk akhirat itu dengan usaha akhirat, dalam keadaan dia meyakini, beriman dengan apa-apa yang telah diperintahkan, faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu usaha mereka untuk mendapatkan akhirat itu mashkura, dibalas dengan mashkur, maksudnya diberi balasan terima kasih. Kalau terjemah literal dia lah, maksudnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Siapa sahaja, tak kira dia orang miskin ke, orang kaya ke, sihat ke, sakit ke, bila dia berusaha untuk mendapatkan akhirat, pasti dia akan dapat. Allah Ta'ala tak akan mungkir janji. Dan Nabi SAW bersabda lagi, wala takunu abna'ad dunya, dan janganlah kamu menjadi anak-anak dunia. Apa makna anak dunia? Yang ini sibuk dengan dunia, tenggelam dengan dunia. Sibuk tenggelam ni sehingga menyebabkan kita itu tidak dapat beramal dengan amalan akhirat. Tinggal terus dah. Sibuk dengan dunia, tenggelam dengan dunia, tinggalkan akhirat. Tak ingat dah. Sebab nampak hak dekat ni, hak ada depan mata ni lah. Depan mata kita ni nampak kalau ada harta banyak, kita jadi mudah, kita jadi senang. Kita ada kedudukan, kita akan jadi senang. Kita ada benda, kita jadi senang. Hak ni hak nampak. Diusaha benda-benda ni, kejar sungguh-sungguh sampai tinggal habis. Hak akhirat ni tak nampak dah. Tak nampak dah satu hari nanti akan mati. Mati nanti masuk dalam kubur. Dalam kubur akan ditanya segala amalan. Lepas tu pula akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ada pula soal lagi, kena lintas pula titian sirat. Tak ingat semua tu. Memang tak ingat lah, sebab tak nampak. Benda tidak nampak. Hak dunia ni nampak depan mata. Hari-hari dengar, hari-hari nampak, hari-hari cakap. Dia punya keyakinan tu mantap, berbanding dengan akhirat. Sebab kurang disebut, kurang didengar, kurang dicakapkan, nampak lah jauh sekali. Memang tak nampak dah. Pahala tak nampak, dosa tidak nampak. Nampak. Kan Nabi kata, jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Yang ni, jadikanlah akhirat sebagai ikutan kita, jangan jadikan dunia sebagai ikutan kita. Siapa yang jadikan dunia sebagai ikutan dia, maka dunia akan bawa dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil satu orang yang tinggalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dia dapat dekat dengan Allah. Mustahil. Nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, cara dia perintah-perintah Allah. Sempurnakan perintah-perintah Allah, tinggal larangan Allah. Ini sahaja cara untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah. Untuk Allah suka dengan kita, redha dengan kita. Atas dunia ni Allah Subhanahu wa taala dah tetap dah. Setiap orang ni ada dah bahagian dia masing-masing.
Tak? Tetap dah. Sebelum kita lahir lagi dah tetap dah. Kita hidup atas dunia ni macam mana rezeki kita, semua dah tetap. Kalau hari-hari kita boleh tu sebenarnya benda yang Allah dah tetap dah. Walaupun kita nampak macam kita yang usaha, kita yang kejar, orang dapat. Tak, sebenarnya Allah dah tetap dah benda tu sebelum kita lahir lagi. Khususnya bab rezeki ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita pastinya rezeki yang Allah Ta'ala dah tetapkan itu sampai kepada kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, rezeki kamu telah ditetapkan di langit. Yang ini di langit ada rezeki kamu yang Allah Ta'ala akan turunkan, beri kepada kita. Dan Allah SWT sendiri bersumpah, fa wa rabbis samai wal ard, demi Tuhan langit dan bumi, innahu lahaqqun, rezeki itu pasti, mithla ma annakum tantiqun, seperti mana apa yang kamu nak cakap. Ataupun terjemahan dia, seperti mana kamu bercakap. Sebagaimana satu orang tu, dia boleh bercakap, sejak daripada dia boleh bercakap sampailah ke dia nak mati. Rasa tak anjing dengar lagi dalam dunia ni, tiba-tiba dia lupa nak cakap apa. Bangun pagi, macam mana nak sebut ni, tak tahu. Melainkan dia ada penyakit lah. Dia kena penyakit tu lain. Dalam keadaan biasa, kita tidur, bangun, boleh bercakap, boleh ada tu. Apa yang kita nak cakap tu boleh keluar tanpa kita fikir. Nak sebut macam mana tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata rezeki kita pasti, macam mana kita bercakap. Tak pernah lupa, tak pernah fikir apa benda nak sebut. Nak sebut macam mana benda ni, tiba-tiba hilang. Tak. Semua Allah Ta'ala dah tetap dah. Tinggal lagi perlu usaha yang sedikit daripada kita. Untuk orang yang biasa, orang awam macam kita ni, perlu ada usaha sedikit untuk dapat nak ambil rezeki tu. Tapi tidaklah bermakna kita beri jiwa raga kita 24 jam kehidupan kita tu untuk dapat benda tu je, nak cari benda tu sahaja. Kita bagi masa 24 jam ke, kurang 24 jam ke, benda ni sama je dia boleh. Tidak bertambah, tak berkurang. Apa yang Allah Ta'ala tetap tu, banyak tu lah. Banyak tu, InsyaAllah. Kita kat tempat kita ni mungkin nampak banyak orang senang. Kalau kita pergi tempat lain, kita boleh nampak ada orang tu Masya Allah, pagi, petang, siang, malam kerja. Tapi apa yang dia dapat tu macam tu je, sikit je. Sebab apa? Allah dah tetap dah. Dia usaha macam mana pun dapat. Jadi Nabi suruh kita jadi anak akhirat, jangan jadi anak dunia. Sebab apa? Fa inna kulla ummin yatba'uha waladuha. Kalaulah kita jadikan akhirat sebagai ikutan kita, ataupun kita jadikan dunia sebagai ikutan kita, Nabi ibaratkan akhirat dan dunia ni macam gemak ibu. Kalau kita jadi anak kepada akhirat, maka akhirat itu akan membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat itu akan membawa kita kepada kejayaan. Kalau kita jadi anak dunia,
maka dia akan bawa kita jauh daripada Allah. Nabi kata kerana setiap ibu akan diikuti oleh anaknya. Anak ni akan ikut mak. Mak dia buat apa, dia ikut. Jadi kalau kita jadikan akhirat tu sebagai ibu kita, mak kita, maka dia akan bimbing kita, dia akan bentuk hati kita, datangkan dalam hati kita keinginan untuk dapatkan akhirat, keinginan untuk dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tunaikan perintah-perintah Allah, janji Allah Subhanahu wa taala ni dia bukan di akhirat sahaja. Janji Allah Subhanahu wa taala bukan di akhirat sahaja semata-mata. Kita buat amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala, balasan dia bukan di akhirat sahaja. Dunia ni dah dapat dah. Dunia ni. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal dengan amal yang salih dari kalangan lelaki dan wanita, siapa sahaja atas dunia ni dia buat amal salih. Amal salih ni apa dia? Amal yang Allah Ta'ala suruh kita buat, perintah-perintah Allah. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik di dunia ni. Kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik atas dunia ni. Janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat amal soleh, tunaikan perintah Allah, ganjaran ni bukan setakat di akhirat, dunia ni boleh dah. Dunia ni boleh kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti Allah Taala kata kami akan balas kepada mereka ganjaran mereka dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan atas dunia dulu, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ganjaran. Tapi kalau orang yang kejar dunia dia semata-mata, tinggalkan akhirat, sibuk dengan urusan-urusan dunia sehingga tidak dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka bahagian dia atas dunia tu apa yang Allah Taala dah tetap dah. Tapi di akhirat dia akan rugi. Tak ada apa-apa, kosong. Tak ada bekalan. Balik di akhirat dalam keadaan rugi. Jadi dunia dapat sekadarnya, usaha habis bermati-matian usaha ni, tapi dunia tu dia dapat setakat Allah Taala tetap je. Akhirat tak ada apa-apa, kosong, rugi. Berapa lama rugi? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau ada iman, satu masa nanti boleh juga keluar, masuk juga dalam syurga. Nabi kata orang yang paling akhir sekali keluar daripada neraka masuk dalam syurga, keluar dalam keadaan merangkak, mengesot keluar daripada neraka. Manusia yang paling akhir keluar daripada neraka. Allah beri pada dia syurga 10 kali besar dunia ni. Dalam hadis sebut Allah Ta'ala suruh dia pergi masuk syurga. Suruh pergi masuk syurga. Dia pergi sampai depan pintu syurga, tengok syurga penuh dah.
tak boleh masuk. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dibayangkan kepada dia bahawa syurga tu dah penuh dah. Dia tengok macam penuh, tak ada tempat dah nak masuk. Balik semula jumpa dengan Allah. Begitu, wahai Allah, saya tengok syurga penuh dah, tak boleh nak masuk, tak ada tempat. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, pergi masuk syurga. Pergi kali kedua. Pergi kali kedua pun gitu juga. Nampak penuh. Nampak syurga tu penuh. Balik semula jumpa Allah Ta'ala. Wahai Allah, saya nampak syurga penuh, nak masuk macam mana? Kali ketiga pergi, Allah Ta'ala bagi tahu pada dia, pergi masuk syurga untuk kamu, syurga seperti dunia dan 10 kali gandanya. 10 kali ganda dunia. Ini syurga untuk orang yang akhir sekali. Nabi SAW ketika meriwayatkan hadis ini, Nabi tersenyum. Sebab apa? Ahli syurga yang tak akhir ni, bila Allah kali ketiga Allah Ta'ala suruh dia pergi, dia kata, wahai Allah, buat main ke aku ke? Kemudian Nabi mau bagi tahu, Allah Ta'ala berfirman, untuk kamu syurga seperti dunia dan 10 kali ganda dia. Nabi tersenyum bila Nabi sabdakan hadis ini. Itu pun dapat syurga besar tu pun menyesal. Ada riwayat sebut dalam syurga nanti, satu orang ahli syurga tiba-tiba dia bau, datang satu wangian yang tak ada dalam syurga dia. Tiba-tiba dia bau satu bau yang sangat wangi, dan bau wangi ni tak ada dalam syurga dia. Ni bau wangi tempat lain ni. Tanya malaikat, wahai malaikat, ni mai mana bau ni? Malaikat kata, ni bau daripada ahli syurga atas tu. Dia kat di badan je, ubik bau sampai ke syurga bawah ni. Dia bau kali badan, bau lain dah. Dalam hadis pun sebut, tidak ada mana-mana ahli syurga yang menyesal ketika berada dalam syurga, melainkan kerana memikirkan ataupun mengenangkan masa-masa dia yang berlalu atas dunia ini tanpa zikrullah. Masuk syurga pun nyesal juga. Allahu Akbar. Maka oleh itu, tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW beri galakan kepada kita. Benda agama ni memang nafsu tak suka. Nak kata berat, tak berat, tapi nafsu tak suka. Yang berat tu berat lah, tapi hak ringan tu banyak. Nak boleh ganjaran free ni macam-macam Allah Ta'ala bagi. Masuk masjid, baca niat iktikaf boleh pahala dah. Jalan pahala duduk. Masuk masjid, niat iktikaf dapat pahala free. Sampailah kita keluar, boleh pahala dah. Allah. Kalau nak ganjaran tu senang, cuma nafsu tak suka. Nak duduk dalam masjid lama-lama, mana ada orang nak duduk masjid lama-lama. Semajid kejap semayang 2 rakaat, panas dah, nak balik lah. Semayang fardu sudah, Assalamualaikum, balik dulu. Tak dah semayang sunat. Sebabnya nafsu tak suka. Waktu manusia ni, kedudukan dia sebagai makhluk yang terbaik ni kerana dia ada nafsu. Allah Ta'ala beri kepada manusia ni
sebut di dalam Al-Quran bahawa manusia ini adalah sebaik-baik kejadian. Dan kedudukan manusia ini lebih tinggi daripada malaikat. Sebab apa? Sebab nafsu tu. Dalam keadaan dia ada nafsu, dia dapat tekan nafsu dia, ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Buat usaha untuk dapatkan akhirat dia, buat usaha untuk bina akhirat dia. Segala amal-amal ketaatan kita ni kalau ikut sebenarnya, nak bayar nikmat Allah Ta'ala yang sedikit yang Allah Ta'ala beri kepada kita pun tak cukup. Nak bayar, kalau Allah Ta'ala bagi nikmat mata sebiji, sebelah mata dia padam dah. Nak bayar tak ada, tak boleh nak bayar. Ini kan pula Allah Ta'ala beri kepada kita nyawa puluh tahun. Boleh bernafas, boleh makan, puasa sedap, puasa senang, InsyaAllah. Kalau balik akhirat nanti Allah Ta'ala kira belaka tu bil-bil, payah, tak boleh bayar. Ada riwayat apa sebut, kalau ada satu orang nak masuk dalam syurga ni, masuk syurga bukan dengan amalan kita pun sebenarnya, dengan rahmat Allah Ta'ala juga. Cuma dengan amalan kita tu Allah dah janji untuk masukkan kita dalam syurga. Allah janji nak beri kita ganjaran. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Tapi kalau semata-mata dengan amal kita je, nak bayar nikmat, satu nikmat pun tak boleh nak bayar. Maka beruntunglah orang yang hidup di atas dunia ni dalam keadaan dia membuat persediaan. Buat persediaan. Persediaan dia adalah persediaan untuk kehidupan selepas mati. Ini persediaan yang sebenarnya. Kalau nak hidup atas dunia ni pun kita buat juga persediaan. Tahap orang awam macam kita ni, buat juga persediaan. Tapi persediaan yang lebih utama daripada itu adalah persediaan akhirat kita. Orang yang cerdik, Nabi kata, orang yang buat amal untuk kehidupan selepas mati. Dia buat usaha untuk kehidupan selepas mati. Wa amila lima ba'dal maut. Ini orang yang cerdik. Dia buat amal, dia buat usaha lima ba'dal maut, untuk kehidupan selepas mati, untuk apa yang ada selepas mati. Tapi orang yang lemah ni, dia ikut hawa nafsu. Ini orang yang lemah, tak mampu nak buat apa-apa. Di akhirat nanti dia rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita semua untuk kita gunakan masa kita yang berbaki ni. Tak tahu berapa lama, panjang pendek tak tahu. Bila-bila masa je mati tu pasti. Cuma bila tak tahu. Ini tak ada tanda. Tahu-tahu je sampai. Masya-Allah. Jadi masa yang ada sekarang ni lah masa untuk kita buatkan azaman, sungguh-sungguh untuk kita buat persiapan. Persiapan yang menguntungkan kita selama-lamanya. Dia bukan untung sekejap je, untung selama-lamanya. Susah tu mungkin sekejap, berat tu mungkin sekejap, tapi senang dia selama-lamanya, tak ada habis. InsyaAllah. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihatu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia kesemuanya barang, benda. Mata ni terjemah barang. Dalam mensyarahkan hadis ini, ulama sebut maksud barang di sini ialah sesuatu yang diambil manfaat daripadanya. Dunia ni semua benda yang kita ambil manfaat. Dan Nabi kata sebaik-baik
barang dunia ini adalah al-mar'atus salihatu, wanita yang salihah. Ini sebaik-baik barang dunia, benda dunia. Kalau kita nak dapat benda dunia, carilah wanita yang salihah. Dalam hadis ada disebut ciri-ciri wanita salihah, antaranya ialah apabila dia dilihat oleh suami dia gembira. Dia akan membuatkan suami dia gembira. Apabila suami dia suruh sesuatu, dia akan ikut, dia akan taat. Dan apabila suami dia tiada, maka dia akan jaga maruah dia, jaga harta suami dia. Ini wanita yang salihah. Ini sebaik-baik benda dunia, barang dunia ni. Maknanya hak lain daripada tu semuanya bawah lagi lah, rendah lagi. Lebih-lebih lagi kalau ulama sebut kalau wanita itu tidak salihah, ini seburuk-buruk barang dunia. Nabi sebut seburuk-buruk. Sebaik-baik wanita salihah, seburuk-buruk wanita juga yang tidak salihah. Semoga Allah Ta'ala pelihara wanita-wanita kita, jadikan mereka semua wanita-wanita yang salihah, insya-Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirati. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah ladang akhirat. Dunia ni tempat untuk kita bercucuk tanam. Kita semai benih-benih yang baik. Hasil dia kita akan ambil di akhirat. Kalau kat dunia ni kita orang yang apa panggil, berkebun, orang yang tanam-tanam ke apa panggil, ke bendang, ada kebun dan sebagainya. Orang yang mengusahakan tanaman ni, kalau dia tak jaga tanaman ni, satu dia usahakan tanaman, nanti dia akan dapat hasil. Cuma hasil tu kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, kadang-kadang kurang baik. Kan semua comel belaka, tak? Orang tanam duku, tahun ni jadi, tahun depan tak jadi. Tak kena cara pun tak jadi. Begitulah kehidupan akhirat kita ni. Kalau atas dunia ni kita semai benih yang tidak sempurna, maka hasil di sana pun sama ya. Hasil dia kurang, hasil tidak sempurna. Kalau benih yang kita semai di dunia ni benih yang sempurna, benih yang baik, maka di akhirat nanti kita akan dapat hasil yang baik. Ini dunia ni tempat untuk kita berusaha. Ladang dia di sini. Hasil dia nanti kita akan ambil dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang berkekalan sampai bila-bila tak akan habis. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan apa yang disampaikan pada malam ini sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.